النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang dikasihi, dirahmati Allah, sama-sama kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana begitu sempurna segala kurniaan Allah kepada kita di dalam setiap hembusan nafas dan di dalam setiap detik. Hakikatnya kita sememangnya telah disempurnakan oleh Allah hinggalah penghujung kisah hidup kita. Sempurna demi sempurna demi sempurna hinggalah sempurna keseluruhannya. Itu hakikatnya. Itu hakikat. Tidak ada sebenarnya yang disebut tidak sempurna. Ketika kita melihat kekurangan diri kita, maka kita menyedari kurang itu kan pada nafsu. Nafsu. Kerana nafsu ini bersifat dangkal. Dia punya sifat jahil. Ketika dia tidak mengenal Allah dan dia tidak mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu maha pengasih lagi maha penyayang, dan dia lupa bahawa hidupnya dia di dunia ini kurniaan Allah seluruhnya di atas kebaikan Allah, maka cenderunglah nafsu ini kepada sangka buruk pada Allah. Baik, kita sambung muzakarah kita kisah Sayyidina Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu yang tertinggal daripada menyertai peperangan Badar. Jadi pada malam ini kita sambung berkenaan dengan beliau yang telah menerima khabar gembira daripada sahabat-sahabat Nabi SAW telah mengiklankan Allah menerima taubat mereka. Jadi dia pun berangkat siap-siap nak pergi jumpa Nabi. Wantalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqani an-nasu fawjan yuhanni'unani bit-taubah wa yaquluna li litahnika taubatullahi alaik hatta dakhaltul masjida fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun hawlahu an-nas faqama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairu fakana Ka'bun la yansaha li Talha. Baik, bila dah terima berita gembira itu, maka Sayyidina Ka'ab pun bersiap-siap, berkemas-kemas untuk pergi bertemu Nabi SAW di masjid. Aku pun mula bergerak menuju ke arah masjid Nabi SAW, menuju Rasulullah SAW. Maka sampai aku ke masjid, maka orang ramai datang, ya. Mereka datang berbondong-bondong kepadaku. Mereka menyatakan dan mengucapkan tahniah kepada aku kerana taubat daripada Allah Ta'ala itu, taubat yang diterima itu. Mereka pun berkata, ramai-ramai, mereka kata, tahniah, tahniah, semoga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada engkau, kan, kerana taubatmu telah diterima oleh Allah. Jadi itu sebenarnya orang beriman. Maka mereka gembira dengan kegembiraan orang beriman. Ini sekiranya kita ada perasaan tidak senang terhadap kebaikan yang berlaku pada orang beriman, maka kita kena cek hati kita. Itu pastilah, pasti ada penyakit. Pasti ada penyakit. Kenapa? Kerana orang beriman inilah yang saudara kita yang sebenar, yang akan menyelamatkan kita dalam kubur, berkenaan dengan soalan kubur pun orang beriman, dan seterusnya kehidupan akhirat pun orang berimanlah sebenarnya yang akan bersama-sama dengan kita. Oleh itu, antara syarat untuk masuk syurga ialah menyingkirkan sifat
hasad dan dengki terhadap saudara yang beriman. Itu bahkan itu sebagai syarat utama tu dalam syurga. Tak ada orang yang dalam syurga yang punya sifat dengki, tak ada. Jadi sekiranya di dunia ada lagi sifat tidak senang terhadap kebaikan orang beriman, maka kita kena waspada. Itu tanda iman kita punya kelemahan. Di sini tengok semua sahabat, tahniah wahai Ka'ab. Berbahagialah wahai Ka'ab. Taubat engkau telah diterima oleh Allah. Sehingga aku pun masuk ke dalam masjid. Ini luar masjid ni, orang dah serbu dia. Kan? Sehinggalah dia masuk ke dalam masjid. Maka aku dapati dalam masjid Rasulullah SAW sedang duduk dan di sekeliling Nabi ada orang ramai. Yang kebanyakannya itu muhajirin. Maka bangunlah satu orang wakil daripada muhajirin yang bernama, siapa nama dia? Ialah Talhah bin Ubaidullah. Talhah bin Ubaidullah bergegas kepada aku sehingga dia bersalam dengan aku dan mengucapkan tahniah kepada aku. Dialah wakil. Ya, kerana adab, bila dah duduk bersama dengan Nabi, adabnya tak boleh bangun. Tak boleh bangun. Untuk apa pun tak boleh bangun dengan Nabi SAW. Sebab itu ada wakil, satu orang saja yang bangun. Ya, bangun. Dan apa kita kata, bagi tahniah kepada Ka'ab dan salam dengan Ka'ab. Itu mana dia bangun dari majlis tu pergi ke mana? Pergi ke Ka'ab yang di pintu itulah. Jadi demi Allah tidak bangun seorang pun di kalangan orang muhajirin yang lain selain daripada Talha bin Ubaidullah. Dan Ka'ab itu tidak lupa nama Talhah itu. Ya, sebab dia seorang wakil yang bangun. Baki semua terus duduk dengan Rasulullah SAW. Maka Ka'ab berkata, aku pun menuju. Falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur abshir bi khairi yawmin marra alayka mundu waladatka ummuka. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله قال لا بل من عند الله عز وجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه. Okey. Baik. Jadi sehinggalah aku sampai kepada Nabi SAW dan aku pun beri salam. Ka'ab kata, aku pun beri salam kepada Rasulullah SAW. Sedang baginda itu wajahnya bercahaya kegembiraan. Wajah Nabi bercahaya. Bukannya sekadar ceria, bahkan bercahaya. Itu dilihat. Maka Nabi bersabda, gembiralah engkau wahai Ka'ab dengan hari yang terbaik yang lalu di dalam hidupmu semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Jadi di sini, hari yang paling baik dalam hidup kita kan ialah hari kita dilahirkan ke dunia. Betul tak? Kerana kita dilahirkan dunia atas fitrah. Kita dilahirkan di dunia atas fitrah. Maka dalam hidup kita sebagai manusia, hidup yang terbaik kita ialah pada ketika kita dilahirkan. Tetapi bagi orang yang mendapat pengampunan Allah, hari yang paling bahagia dalam hidup mereka bukan hari dilahirkan, tetapi ialah hari yang mereka diberitahu mereka diampunkan oleh Allah. Dan itu itu wakil orang beriman tu berlaku pada Sayyidina Ka'ab, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' dalam kes ini. Dan bagi orang mukmin sekaliannya, ialah ketika berhadapan dengan Allah Ta'ala nanti. Kalau Allah Ta'ala iklankan, kamu diampunkan, itulah hari yang terbaik bagi sekalian orang beriman. Tu. Hari yang terbaik ialah hari yang Allah isytiharkan pengampunan. Sebab apa? Sebab manusia selain Nabi, perkara yang paling kritikal bagi mereka ialah dosa. Ni kita cerita beriman lah. Orang yang syirik, tiada yang kritikal melainkan kesyirikan itu. Dia mesti keluar daripada kesyirikan itu. Adapun orang beriman, maka yang paling tinggi yang dia nak usahakan ialah pengampunan Allah. Sebab itu ada banyak isyarah daripada Nabi SAW, daripada guru-guru menyebut tentang pengampunan. Sebab itu kita diajar
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sekiranya aku ditakdirkan Allah, diizinkan Allah bertemu dengan Lailatul Qadar, apakah doa yang patut aku doakan pada ketika itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, doa apa dia? Doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni." Itu doa yang paling unggul bagi orang-orang mukmin. Sebab apa? Sebab orang mukmin ini ataupun orang beriman ini, orang Islam ini pastinya ada dosa, dan dosa itu merupakan satu salah laku di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Bila sebut salah laku, itu tidak boleh aman, tidak boleh selamat, tidak boleh berjaya bila sebut salah laku. Melainkan salah laku itu diampunkan oleh Allah. Itulah kejayaan. Sebab itu Nabi ajar Sayyidatina Aisyah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan lagi maha mulia. Tuhibbul afwa, dan engkau suka untuk memaafkan, maka maafkanlah daku. Itu permintaan yang paling berharga bagi kita sebagai orang yang berdosa. Sebab itu ada qasidah, ada nasihat daripada guru mereka menyebut, in bada judul maula fal'afu minhu aula. In bada judul maula fal'afu minhu aula. Apa makna dia? Sekiranya Allah menzahirkan kurniaannya kepada kita. Maksudnya Allah kata, kau nak apa? Aku akan perkenankan. Apa saja kau nak, aku akan perkenankan. Maka ingat, yang paling utama ialah al-afu. Al-afu minhu aula. Pengampunan Allah itulah yang paling utama. Kenapa? Kalau Allah telah mengampunkan seseorang itu, itulah dia termasuk dalam redha Allah pada dia, maka segala-galanya dia akan dapat. Kalau bicara kita nak sesuatu lah, kenikmatan. Ya. Jadi pengampunan itulah yang paling utama. Sebab ini di sini disebut, wahai Ka'ab, gembiralah engkau dengan satu hari yang paling baik semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu, iaitu hari engkau diampunkan oleh Allah. Maka aku bertanya, inilah disebut orang yang bercinta, orang yang cinta, orang yang cinta. Jadi cinta di sini bukanlah seperti kefahaman kita di akhir zaman. Kerana akhir zaman bahasa cinta ni adalah bahasa yang kotor. Telah dikotori dengan pikiran-pikiran yang tidak sepatutnya. Dan apa kita kata, perkara-perkara yang tidak baik. Padahal cinta yang dimaksudkan ini ialah murni, ialah bersifat rohani, bersifat kecintaan kerana Allah, bersifat kecintaan perhimpunan akhlak-akhlak yang mulia. Maka Sayyidina Ka'ab berkata, ni orang cinta. Tengok dia kata, adakah pengampunan ini dari engkau wahai Rasulullah atau daripada Allah? Maka bersabdalah Nabi SAW, ini bukan dariku, ini dari Allah. Dia nak dengar juga nama Allah tu. Allah ampunkan. Padahal sebagai seorang beriman, dia tahu bahawa bukan Nabi yang mengampunkan dia, Allah yang mengampunkan. Tetapi kenapa ditanya? Kenapa ditanya juga kepada Rasulullah SAW? Itu adalah kerana ia ingin mendengar. Yang memberi keampunan itu ialah Allah. Macam kita bercinta lah, kan? Kita bercinta. Kalau bercinta, kita suka dengar. Kita suka dengar orang cakap, orang fulan tu sebut nama engkau . Ya ke dia sebut? Betul ke dia sebut? Ya, betul orang lain kot. Dia lah sebut. Macam mana dia sebut? Macam ni. Betul ke? Cuba kau lakon sikit macam mana kau dengar. Itu bukan apa. Itu hanyalah kerana cinta. Kerana cinta. Maka dia suka mendengar. Mendengar nama yang dicintai itu. Maka begitu orang beriman, dia suka dengar nama Allah. Dia suka dengar. Sebab tu sahabat-sahabat, penghargaan mereka, penghargaan yang mereka rasakan itu
ketika mana Allah sebut nama mereka, ya Allah, kita tak boleh nak bayangkan. Kita tak boleh nak bayangkan. Sebab kita menunggu tu, kita menunggu nama kita disebut di hari akhirat nanti. Itu je kita nak. Kalau tak ada juga pemikiran ni, masing-masing kena istighfar. Kena istighfar. Kita nak nama kita disebut oleh Allah di hari akhirat nanti. Kita tak dapat kat dunia. Kita nak nama kita disebut oleh Allah. Siapa? Bukan manusia. Manusia semuanya binasa. Tapi yang menyebut kita ialah Arhamur Rahimin, Ahkamul Hakimin, Rabbul Alamin. Yang menyebut nama kita ialah Zat yang paling bijaksana, yang paling berkuasa, yang paling penyayang, yang mentadbir sekalian alam. Ini yang kita nak dengar. Kita nak dengar nama kita disebut oleh Allah je. Lain tak perlu pun. Orang keji kita ke, orang tak suka kita, pedulikan. Tidak ada kaitan pun. Orang menghina kita, tidak ada. Tidak ada kesan. Tidak ada. Bahkan tidak akan memberi mudarat pun. Setengah orang dia takut, kalau orang tu sebut nama saya, nanti doa dia makbul. Tak. Macam mana orang yang berniat jahat, doanya dikabulkan oleh Allah? Tak. Tidak. Tidak ada orang yang berniat jahat dikabulkan oleh Allah Ta'ala doa dia. Tidak. Ya? Kecuali kalau orang tu memang nak dihina oleh Allah. Seperti mana yang berlaku pada Bal'am bin Ba'ura yang mendoakan keburukan Nabi Musa. Maka Allah meningkatkan darjat Nabi Musa dengan kesusahan yang berlaku bersama Bani Israel, dan Allah menghinakan Bal'am itu dengan kematian kafir. Itu kalau berlaku. Lepas tu waspada. Kalau kita doa buruk pada orang beriman dan Allah terima, itu tanda Allah sedang menghina. Bukan orang yang didoakan tu, tetapi yang mendoakan tu. Seorang yang mendoa keburukan pada saudaranya, itu kalau diterima oleh Allah, kehinaan bagi orang yang berdoa. Kerana Allah Ta'ala sendiri tidak redha rahim itu diputuskan. Allah tak redha pada tu. Lepas tu dalam di titian sirat, Nabi kata yang akan duduk di tepi titian sirat itu apa dia? Dua perkara. Pertama amanah, dan kedua silaturrahim. Akan duduk di tepi titian sirat. Jaga-jaga orang yang memutuskan perkara ini. So, tidak ada kebaikan bagi orang yang mendoakan keburukan. Orang yang mendoakan keburukan saudara. Tidak ada kebaikan. Sebab tu waspada. Adapun kalau para wali itu lain cerita. Itu kita kena menyelam. Kita kena menyelam, itu lain cerita. Kita tak cerita sinilah. Di hadapan kita ni orang awam. Baik. Jadi Nabi sebut ini adalah anugerah daripada Allah. Allah yang sebut nama engkau, Allah yang mengampunkan. Maka gembira. Dan di sini Sayyidina Ka'ab kata adalah Rasulullah SAW. Apabila Nabi gembira, akan bercahayalah wajah Nabi. Seolah-olah wajah Nabi itu adalah bulan purnama. Ini bukannya kita kata ini pujian kosong. Tak. Nabi itu macam biasa je, tapi orang puji lebih. Tak. Dia bukan seperti itu. Bila disebut orang beriman dan para sahabat menyebut Nabi itu seumpama bulan purnama, itu adalah bahagian daripada kita kata penglihatan yang bukan sekadar penglihatan zahir. Dia dah masuk lain dah. Kerana kehidupan mereka, kehidupan yang rohani dominan. Mereka dominan rohani mereka. Begitu dominan rohani mereka. Kalau kita di akhir zaman ni yang dominan kita akal kita lah. Akal kita dominan. Sebab tu sikit-sikit kita tak puas hati, tak senang dengan orang. Sebab kita memikir akal. Padahal mereka yang di zaman awal yang dominan dia ialah rohani, bukannya akal. Akal itu Allah Ta'ala jadikan mereka sangat bijak, sangat luar biasa kebijaksanaan mereka kerana dominannya rohani mereka. Baik. Maka disebut apa di sini? Okey. Dan kami sangat mengenal keadaan Nabi seperti itu. Nampak? Saya nak kata. Bukan aku seorang. Semua sahabat memang dah kenal dah. Nabi kalau gembira, Nabi punya wajah itu akan bercahaya. Sebab itu Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dia selalu sebut, dia kata, kalau aku tengok bulan purnama tu, aku akan teringat bahawa Rasulullah itu lebih bercahaya daripada bulan. Rasulullah lebih bercahaya daripada bulan. Rasulullah tu lebih indah daripada bulan. Itu bukan benda yang dibuat-buat. Kerana benda yang dibuat-buat tak boleh menipu kan? Tak boleh menipu. Tidak. Tapi itu yang mereka lihat. Dan secara hakikatnya tidak ada sahabat yang dapat melihat wajah Nabi secara direct. Tidak ada.
Adapun riwayat yang datang di dalam Syama'il Muhammadiyah, dalam kisah-kisah sahabat yang wajah Nabi seperti ini, wajah Nabi seperti ini, kening seperti ini, itu semuanya disebut oleh para sahabat sebagai pandangan siti. Mereka tidak mampu bertentang mata dengan Nabi. Tak mampu. Mata, tak boleh. Sahabat itu diakui oleh Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu sendiri. Tidak ada sahabat yang dapat bertentang mata dengan Nabi. Tak ada. Hanya mereka terpaksa melihat secara siti itu saja. Itu sahabat sebut tu. Tengok dalam Muslim lah. Tengok dalam Muslim. Di akhir hayat, Sayyidina Amr bin Al-As, dia menyampaikan perkara itu. Dia kata, kenapa aku meninggal ketika Nabi tidak ada? Kerana beliau meninggal jauh di Mesir. Baik. Dan falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik alayka ba'da malika fahuwa khairul laka. Faqultu inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Jadi Sayyidina Ka'ab juga dia menyebut, dia kata aku duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan, wahai Rasulullah, sebahagian taubatku ialah aku akan menyedekahkan semua harta aku untuk Allah dan Rasul. Jadi ini sebenarnya taubat. Kalau kita mengerti erti taubat, taubat ni bukanlah hanya astagfirullah, bukan. Taubat ini ialah kita membuat persediaan untuk balik kepada Allah. Kita begitu menyesal dengan dengan kezaliman dan dosa yang kita lakukan sehingga kita buat keputusan untuk balik kepada Allah. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka kalau bertaubat, taubat mereka akan serta dengan banyak amalan. Antaranya mereka akan bersolat, antaranya mereka akan bersedekah, antaranya mereka akan berpuasa. Kadang sebulan mereka puasa. Kenapa? Kerana untuk bertaubat kepada Allah. Kita biasa tahu solat taubat lah. Solat taubat. Jadi walaupun memang segi zahir, nama solat taubat tu asalnya tidak ada. Tetapi kerana taubat itu, tuntutan dia juga ialah memperbanyakkan kebaikan, maka antara kebaikan yang paling afdal ialah solat. Sebab itu ada solat taubat. Jadi ini sedikit ilmu lah untuk kefahaman orang yang kata solat taubat tu tak ada. Dia kata. Jadi sebenarnya ada. Bahkan para sahabat lebih daripada itu. Di sini dia kata, aku nak sedekah semua harta aku untuk Allah dan Rasulullah. Nampak taubat dia. Macam Sayyidatina Aisyah kan. Sayyidatina Aisyah, satu kali dia buat silap. Dia buat silap iaitu, dia telah memutuskan silaturahim dengan anak saudaranya bernama Abdullah. Abdullah bin Zubair. Anak kepada Asma. Kan, kakak Aisyah nama dia Asma. Asma tu kahwin dengan Zubair. Jadi Zubair dengan Asma tu ada anak nama Abdullah. Jadi oleh kerana Abdullah ni dia sayang kepada makcik dia yang bernama Aisyah, kan? Dia sayang sangat, maka dia tidak senang sahabat Sayyidatina Aisyah tu terlalu kuat bersedekah. Dia tak senang. Dia sebenarnya begini. Keturunan Sayyidina Abu Bakar memang semua akan jenis sedekah sampai tak tinggal apa. Itu keturunan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sendiri, anaknya Asma sendiri, anaknya Sayyidatina Aisyah, semuanya memang seperti itu. Itu maqam mereka. Bila mereka sedekah, tak diingat diri. Tak diingat diri. Itu Nabi dah tahu. Nabi tahu. Jadi Abdullah ni dia sayang dengan makcik dia. Sebab apa? Sebab bila dengan sayang itulah dia tegur. Dia tegur makcik dia, kata, wahai Aisyah, mana makcik dia? Dia kata, kalau tak payahlah nak bersedekah sampai habis-habis. Paling kurang tinggallah sedikit untuk engkau. Paling kurang tinggallah sedikit untuk engkau. Dan dia berkata perkara tu berkali-kali kepada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah sebab dia dapat duit terus. Beratus ribu dia dapat duit. Ghanimah, bukan ghanimah, mana? Pembahagian daripada Sayyidina Umar. Dia dapat beratus ribu, dirham, dinar semua. Pagi dapat, petang habis. Pagi dapat, petang habis. Memang isteri Nabi ni dia memang duplikat apa yang Nabi buat. Memang duplikat. Sebab tu betul lah bila orang menyebut suami itu adalah bayangan isteri, isteri itu adalah bayangan suami. Yang betul lah. Sebab Rasulullah pun seperti itu. Rasulullah mana ada? Rasulullah kalau datang harta, ada satu ketika Ummu Salamah. Ni cerita, ada cerita lagi.
Ummu Salamah radhiyallahu anha kata ada satu bekas datang 800 dirham dalam tu. Maka Nabi pun bagi. Nabi kata, wahai Bilal, bagikan harta ni pada orang miskin. Bagi. Jadi malam tu Nabi tanya, wahai Bilal, habis dah belum harta yang aku suruh bagi tadi 800 dirham tu? Sayyidina Bilal kata, wahai Rasulullah, hari ni tak dapat jumpa ramai orang miskin. Orang miskin tak cukup nak bagi. Bagi ni tak habis. Nabi kata, okey, tak apalah, aku tidur masjid. Tu malam pertama. Malam kedua Nabi kata, hari kedua Nabi kata, Bilal bagi. Dan Nabi Bilal pergi cari orang fakir miskin, bagi. Malam tanya, wahai Rasulullah, wahai Bilal, macam mana? Dah habis dah? Maka Sayyidina Bilal kata, tak habis lagi wahai Rasulullah, tak cukup lagi orang fakir yang aku jumpa. Nabi kata, okey, tak apa, aku tidur masjid. Dah hari ketiga, malam yang ketiga tu, Sayyidina Bilal berjumpa Rasulullah. Maka Sayyidina Bilal berkata, wahai Rasulullah, semoga Allah memberi kerehatan kepada Tuhan. Dah habis dah semua tu. Okey, aku boleh balik rumah. Itu Nabi SAW. Pemalingan total mutlak daripada kebendaan dunia. Dan itu yang berlaku pada isteri Nabi. Semua mereka seperti itu. Maka Abdullah menasihati Aisyah, wahai Aisyah, jangan terlalu sangat bersedekah. Maka marah Sayyidatina Aisyah, begitu marah. Dia kata, wahai anak saudaraku, engkau sanggup tegur aku terhadap sesuatu yang Nabi pun tak pernah tegur aku. Nabi tak pernah tegur aku, engkau tegur aku. Maka demi Allah, aku tidak akan bercakap engkau semua itu. Itu berlaku. Itu diputus silaturahim. Tak bercakap Allah. Di sinilah ketika dinasihati oleh sahabat Abdul Rahman dan semuanya. Mereka datang merayu-rayu, wahai Aisyah, hubungkanlah silaturahim. Wahai Aisyah, hubunglah itu anak saudara engkau. Hubungkanlah silaturahim. Sehingga dibacakan hadis Nabi SAW bahawa Allah tidak suka orang yang putuskan silaturahim. Terus sentak Sayyidina Aisyah. Baru dia teringat, ada hadis tu. Dia teringat hadis tu. Maka dia pun sambung balik hubungan dengan Abdullah. Dan ketika dia sambung hubungan dengan Abdullah, dia punya taubat. Dia kata, setiap kali aku teringat aku punya dosa putuskan silaturahim tu, aku akan merdekakan seorang hamba. Tahu harga hamba berapa? Berapa harga hamba? Harga hamba ni, 100,000 harga hamba. Setiap kali aku teringat, aku putus hubungan silaturahim dengan Abdullah, aku akan merdekakan satu orang hamba. Maka dalam riwayat menyebut sehingga lebih 40 hamba telah dimerdekakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kerana teringat dia. Itu pun dia masih menangis lagi. Apalah aku buat? Kenapalah aku putuskan silaturahim? Itu taubat yang dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah. Dan balik ke sini, begitulah taubat yang dilakukan oleh Sayyidina Ka'ab. Aku, wahai Rasulullah, bagi semua harta aku untuk Allah dan Rasul. Maka Nabi pun memberi peringatan, wahai Ka'ab, simpanlah sebahagian untuk keperluan dirimu. Maka Sayyidina Ka'ab pun kata, baiklah, aku lakukan, aku akan simpan sebahagian hartaku yang aku peroleh daripada Khaybar. Wallahu'alam. Sekadar itu perkongsian di malam ini, mudah-mudahan manfaatnya kembali pada diri saya dan kita semua. Dan kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.